Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma amin. Allahumma inna na'udzu bika min 'azabi jahannam wa min 'azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal juzami wa virus corona wa min sayyi'il asqam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu mempunyai pengajaran bagi orang yang berakal. Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah. Kita dapat berjumpa dan juga bertemu kembali dalam rancangan Siratun Nabawiyah ataupun kisah 25 Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini saya bersama dengan sidang penonton, sidang pendengar dan juga bersama dengan Facebook Radio Masjid Sajalah, Facebook Ustaz Ki Hadla Umrah dan juga Facebook fanpage Ustaz Ki Syaf Allah. Alhamdulillah, oleh kerana episod yang kedua sebagai 2-3 minggu yang telah lepas saya dah beri penjelasan berkaitan dengan bertentang tentang sejarah Zainab binti Jahshin ataupun yang lebih kita kenal Ummahatul Mukminin, iaitu Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin sebagai salah satu daripada isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga melalui kisah-kisah ini pun adik kakak sidang pendengar, sidang penonton di mana saja berada, kita boleh ambil pengertian bersamalah dalam kisah-kisah dan juga dalam sejarah berkaitan dengan sejarah Zainab binti Jahshin ni sendiri pun ada tercatat berkaitan dengan Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat hijab dan juga beberapa ayat yang berkaitan dengan Ummahatul Mukminin iaitu Zainab binti Jahsh. Alhamdulillah, walau bagaimanapun muslimin-muslimah di mana saja berada, sekiranya adik kakak yang duk ikuti bersama, mudah-mudahan kita boleh ambil pengertian bersamalah dan juga kita boleh dengar kisah-kisah dan juga sejarah-sejarah. Jadi episod yang kedua terlepas tu saya telah beri penjelasan berkaitan dengan sejarah beberapa perjalanan hidup Zainab binti Jahshin dan juga berkaitan dengan kara-kara yang Zainab tu ia menikah dengan Zaid bin Harisah sebagai anak, iaitu anak akak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih dahulu saya klik Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam surah Yusuf ayat yang ke-111.
laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu mempunyai pengajaran bagi orang yang berakal. Alhamdulillah, jadi kita dengar kisah, kita dengar sejarah, kita dengar berkaitan dengan sejarah hidup. Nah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan ummahatul mukminin, kita boleh ambil pengajaran dan juga kita boleh teruskan. Nah, tujuan gapo dia, agak tak ada tujuan lain lah. Kita nak ambil cara hidup kita. Kita sebagai umat Islam, kita kena ikut contoh dan juga kita kena ikut teladan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita kena ikut contoh yang ditunjuk ajar oleh Nabi, oleh sahabah, sahabiah dan juga para tabi'in hingga sampai ulama sekarang. Ini contoh yang kita perlu ambil sebagai idola kita. Jadi semacam mana setiap kali saya bersama dalam rancangan ni, saya telah banyak penjelasan. Lebih lagi berkaitan dengan kisah ataupun sejarah-sejarah ummahatul mukminin yang mana kita diikuti, yang mana kita telah dengar. Jadi hak besarnya kita boleh tahu katanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuhnya Rasulullah tu tunjuk cara hidup, tunjuk tujuan kita sebagai umat Islam tu ikut jejak langkah, ikut cara hidup. Tak ada cara hidup yang lain yang lebih selamat bagi kita malaikat kita ikut cara hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, dengan sebab sejarah ni, jadi yang telah lepas mari itu sekitar dalam beberapa episod daripada tentang kisah ataupun Siratun Nabawiyah. Saya mula startnya daripada Nabi Adam lagi, saya kecek Nabi Adam sampai cukup 24 Nabi dan Rasul yang wajib kita kena ketahui hingga sampai turun mari sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sekarang kita bincang berkaitan dengan kisah Nabi daripada awal-awal Nabi dilahirkan, daripada belum pada Nabi lahir. Semasa ayah Nabi Abdullah, semasa Siti Aminah duk mengandung Nabi, saya kecek belakang dah mari. Dan mari melalui lepas daripada Ghazawah, peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya royak peperangan yang paling penting, peperangan yang paling besar, saya sudah royak belakang dah. Cuma kita duduk dalam tajuk berkaitan dengan ummahatul mukminin, ataupun yang kita lebih kenal ibu segala orang yang beriman, iaitu ibu segala orang yang beriman. Berkaitan dengan ummahatul mukminin inilah ummahat, jamak daripada ummu tu lah. Ummu tu ibu, ummahat ibu, iaitu ibu segala al-mukminin, orang yang beriman. Sebab apa boleh gelar ummahatul mukminin? Oleh kerana boleh gelar ummahatul mukminin saat ni, setiap orang isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam haram lepas pada wafat baginda ginikah. Sebab itulah ini sebagai ibu segala orang yang beriman. Maka contoh teladan daripada ibu-ibu kita semua ni, kita boleh ambil contoh dia ada belaka. Berkaitan dengan poligami. Gapo poligami, Ustaz? Poligami pula dah. Poligami ni ia panggil bermadu. Tak faham juga bermadu pun. Gapo bermadu, Ustaz? Tanya pula dah. Bini 2, 3, 4 cukup. Dah, cukupnya tu. Tu ia panggil yang ditunjuk ajar oleh baginda Nabi dan juga daripada ummahatul mukminin. Jadi kita ni kalau kita faham sejarah, kita tahu tanggungjawab, kita tunai nafkah, saya rasa tak ada masalah. Sebab itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jak daripada umur Nabi kecil sampai 25 tahun,
Nabi belum berkahwin dengan siapa seorang. Nabi tak pernah menikah dengan siapa daripada umur Nabi mula lahir mari hingga sampai umur 25 tahun. Bermasuk umur Nabi 25 tahun, barulah Nabi mula bernikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Isteri yang pertama baginda Nabi SAW yang Nabi menikah, Khadijah. Masa Nabi hidup sekali dengan Khadijah, Nabi tak menikah dengan siapa seorang pun. Masa hidup, masa yang ada Siti Khadijah, Nabi tak pernah merosakkan hati mereka. Allahu Rabbi. Sebab itulah masa Nabi duduk dengan Siti Khadijah, Nabi tak menikah dengan siapa seorang habuk. Hingga sampai Nabi umur 50 tahun adik aku. Nabi nikah dengan Siti Khadijah 25 tahun Nabi hidup. 15 tahun. 15 tahun dah. Nabi hidup bersama dengan Siti Khadijah. Tak? Gitu tak? Nabi nikah, bukan 15, 25 tahun. Nabi nikah umur 25. Nabi hidup sekali dengan Siti Khadijah 25 tahun adik kakak. Nabi tak menikah seorang habuk dengan wanita-wanita lain. Jadi tempoh bagi kita, kalau kita dah umur 25, jangan duduk nanti lagi lah. Boleh nikah dah tu, dia 25 kat duduk nanti gapo lagi. Sebab itulah kita nak ambil contoh ni, tujuan gapo? Kita nak boleh ambil pakai, kita nak ambil guna. Sebab Nabi tunjuk ajar dah kita, kan? Nabi nikah umur 25. Tak ada bahasa gapo dah. Takut nak sesak ke, nak nikah, takut nak tak ada rezeki, nak sarang anak orang, tak usah duk bimbang. Kerana rezeki lapai tepat yang Tuhan jamin, satunya dengan sebab kamu nikah, Tuhan murah rezeki. Bukan sekadar kamu nikah saja. Dengan sebab kamu beranak pun Tuhan bagi pula rezeki. Jangan mu duk bimbang. Jangan mu takut sesak dengan sebab mu beranak. Jangan mu takut sesak dengan sebab kamu nikah. Dengan sebab apa tu? Tuhan jamin ni. Sebab kalau tak gitu dia akak minggu lepas tu dah ada tahu anak di Rusmilan. Tengok berita dalam wera tu. Tahu budak baru beranak di Rusmilan. Sebab apa? Sebab lewat nikah. Zaman Nabi SAW, Nabi tunjuk kita boleh guna pakai cara hidup kita 25 kita menikah. Tapi zaman ke zaman orang lain ni gak awal pada tu saya rasa tak apa lagi, lebih selamat. Sebab itulah adik kakak, kalau kita diikuti di mana saja, mudah-mudahanlah adik kakak boleh ambil sahih bersama. Nabi hidup dengan Siti Khadijah 25 tahun. Nabi tak pernah nikah dengan orang lain. Selepas pada wafat, lepas pada mati Siti Khadijah, Nabi duduk sorang 2 tahun adik kakak. Nabi duduk sorang 2 tahun. Nabi urus rumah tangga sendiri. Nabi jaga anak-anak Nabi sendiri. Hak boleh dengan Siti Khadijah berapa orang? 9 orang boleh Siti Khadijah. Boleh dengan Siti Khadijah 9 orang. Hak laki-laki tu yang panggil kelik belakang. Mati belakang hak laki-laki. Ada hak perempuan. Ada hak perempuan. Berapa orang perempuan? 4 orang. Tak gitu. Nabi urus belakang rumah tangga Nabi. Dapur Nabi urus untuk anak-anak mereka. 2 tahun celah Nabi tak menikah lepas mati Siti Khadijah. Nabi sangat cinta kepada isterinya. Kerana Siti Khadijah ni rela segala harta benda yang dia ada. Siti Khadijah kalau kita kenal tak, dialah sebagai orang yang terkaya sekali di dalam Mekah. Zaman tu tak ada orang yang lain kaya. Tak ada orang lain yang kaya malaikat Siti Khadijah. Tapi kaya dia, harta yang dia ada semua, dia rela untuk Nabi dakwah Islam. Kalau tak sebab dengan harta Siti Khadijah, Islam tak kesapa di muka kita hari ni. Dengan rela Siti Khadijah, Masya Allah. Lalu itulah kita kena ambil tauladan ni. Sampai Siti Khadijah wafat, sampai Siti Khadijah wasiat kepada baginda Nabi SAW. Siti Khadijah pesan kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Nabi,
kalaulah aku sudah meninggal dunia, kalau tidak ada harta, kalau tidak ada benda untuk mempertahankan agama, amu ambillah tulang rusuk aku ni jadi pedai untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ni Siti Khadijah, kalimah dia. Masya Allah. Nak royak gapo dia akak? Relanya ummahatul mukminin. Nah, ya kita boleh ambil contoh teladan ni. Jadi lepas pada Nabi 02 tahun, lepas pada Siti Khadijah wafat, Nabi duduk, maka dalam keadaan 2 tahun itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat bimbang kepada baginda, sangat kesian kepada baginda. Kesian macam mana? Nampak Nabi urus diri belaka dalam rumah Nabi. Nabi urus belaka, tak ada nak minta tolong tu, tak ada nak kata gantung gaib kepada hamba saya dak. Nabi urus diri. Hingga sampai Nabi urus diri saat ni dia akak. Dah kesian tengok sahabat, tengok Nabi dengan tanggungjawab yang begitu banyak, maka sahabat sendiri pun mulalah bincang cari isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanyalah demo tu, tanya demo ni, maka hingga sampai sejarah ni saya royak belakang dah, cumanya saya undur klik sikit kerana lama dah saya kecek dia kok. Hak mula-mula. Dalam sejarah ni lama dah saya kecek. Oleh tu saya undur klik sikit. Tujuannya kita boleh ambil pengertian bersama. Oleh lama ke lama saat ni dah. Maka nikah Nabi bersama dengan Saudah. Saudah binti Zam'ah. Nabi nikah mula-mula Saudah binti Zam'ah. Tapi masa tu belum pada Nabi nak nikah dengan Saudah, masa tu 2 orang. Di antaranya orang yang kedemat untuk cari perempuan saat ni tu kepada Nabi 2 orang. Yang pertamanya Saudah binti Zam'ah, orang yang janda dia akak, orang perempuan bujang. Yang kedua Aisyah binti Abi Bakrin. 2 Aisyah. Kita tanya Nabi nak hak mana? Kalau Nabi nak hak bujang, ada hak bujang. Nak hak dara pun ada siap belakang dah. Nabi nak hak mana? Masya Allah, tengok Nabi pilih Saudah binti Zam'ah. Kalau kita agak nak pilih hak mana kita ni? Kalau kita tak nak kecek banyak dah. Kalau bak gini kita cespero lah. Nabi pilih hak janda. Nabi pilih hak bujang. Nak ayat kata Nabi nikah bukan sebab nafsu, bukan dengan sebab hawa, bukan dengan sebab orang nak kecek gitu gini dah. Nabi nikah satunya nak tolong anak yatim, nak tolong orang-orang susah, nak tolong orang-orang janda. Ni sejarah yang Nabi tunjuk ajawi, kita boleh ambil pengertian bersama. Lalu tu kita dengar dah, kita boleh ambil lah. Umur Nabi nikah dengan isteri yang kedua Nabi lepas pada Siti Khadijah wafat, lepas pada Khadijah mati, iaitu Nabi nikah dengan Saudah binti Zam'ah. Lepas pada tu nikah dengan Aisyah binti Abdullah ibn Quhafah, iaitu Aisyah bin Abu Bakar As-Siddiq, binti Abu Bakar As-Siddiq. Lepas pada tu Nabi nikah dengan Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Lepas tu Nabi nikah, lepas pada Hafsah Nabi nikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Lepas pada Zainab Nabi nikah dengan Ummu Salamah binti Abu Umayyah. Ini isteri yang ke-9 bagi Nabi. Lepas pada tu Nabi nikah dengan Zainab binti Jahshin, isteri yang ke-7 bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh cerita yang saya nak kecek. Maka tentang Zainab binti Jahshin ni saya kecek panjang dah, mari dua episod dah. 2 episod, 2 EP dah. Hari ni kita sambung EP ketiga kerana lama ketinggalan. Oleh kerana Zainab binti Jahshin saat ni tu, Allah, kita boleh dengarlah sejarah-sejarah hidup mereka.
Zainab binti Jahsy ni ialah salah seorang isteri yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahsy ni juga hingga sampai Siti Aisyah sendiri pun royak. Siti Aisyah pun royak. Nabi pun besar. Orang yang isteriku semua ni yang akan mati lepas pada aku matinya, ya isteriku yang tangan panjang. Orang yang suka bersedekah. Allah hingga sampai dia mati tidak lebih seketok habuk harta dia. Dia tunai untuk sedekah. Dia sedekah habis. Siti Zainab binti Jahsy. Noyak tu seorang isteri Nabi yang begitu penuh dengan akhlak, tak pernah kecek sia-sia, tak pernah kecek bau masuk dalam orang yang warak. Ini ada penjelasan semuanya yang telah dijelaskan oleh beberapa hadis saya telah jelas. Allahu Rabbi. Lalu tu hari ni kita cuba dengar sikit. Kita nak sambung dalam sejarah-sejarahnya berkaitan dengan Ummahatul Mukminin, iaitu Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy. Dalam episod yang ketiga. Jadi saya kecek dah lepas baru ni tu. Di beberapa perkara lah. Di antaranya penjelasan yang pertamanya, dia ni orang-orang yang mula-mula hijrah. Zainab binti Jahsy orang yang mula-mula hijrah. Tapi walau bagaimanapun, nak royak kata Nabi ni ginikah dengan Zainab tu, sedangkan Zainab ni rapat sekali dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahsy ni rapat sangat dengan Nabi. Di antaranya sepupu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahsy sepupu dengan Nabi. Sepupu ni jauh tak, sepupu dekat lah. Anak adik, anak kakak. Allah, Nabi dengan Zainab ni anak adik, anak kakak. Ni pun salah satu daripada hukum dalam Islam. Nak royak kata kita tu boleh nikah dengan sepupu poye kita. Anak adik, anak kakak. Sebab tu Nabi nikah dengan Zainab ni adalah sepupu. Dia sepupu ni boleh nikah. Tapi kalau ada hak luar tak ada masalah apalah. Cuma nak royak kata hukum Islam ni nikah dengan pupu tak ada masalah gapo. Sebab itulah dengan apabila nikah sah dengan pupu, sepupu tu jadi orang yang sah nikah, makna kata sepupu tak boleh nak gamuh, nak campur aduk dengan kita. Sepupu anak iaitu kita ada pak saudara. Pak saudara kita ada anak. Anak dia tu perempuan. Jadi apabila anak dia perempuan dengan kita, jadi sepupu. Dia sepupu sah nikah. Dia sah nikah tak boleh duduk sekali dia akak. Hari ni ramai mana orang mah kita apabila sepupu poye tak apa sepupu dia dapat naik motor sekali, gendang motor sekali pergi sekolah tak apa tak apa kok mana Islam lari. Ni ramai ni saya duk perhati banyak ni. Orang-orang tua sendiri pun kata tak puas sepupu dia je. Ada orang luar. Tak ada orang luar kat mana sah nikah. Tu dia adik akak. Sepupu tak boleh adik akak duk pergi gatung pergi mari duk ganang motor tak boleh. Hukum dia haram. Kalau tak sewi haram boleh adik akak. Nak duk dengan sepupu tak sewi haram boleh. Kalau nak ganang motor kak, kita jadi bawa motor, sepupu kita duduk belakang, patut ayah sepupu dia, pak dara kita duduk tengah. Tak apa lah gitu. Ganang nak pergi bakak tak apa. Ya tak timbul muka lain. Tapi kalaulah macam mana hidup buat biasa, sepupu dia tak boleh. Hukum Islam royak dah tak boleh. Kalau duduk ramai-ramai dalam rumah tangga tu lain hal lah. Tahu pun kena katuk orang ada akak. Nak kelubung, nak gapa sepupu pun. Kerana dia sah nikah ke? Dia sah nikah saat ni. Nak royak kata, ni benda-benda gini ni kita kena ambil. Ramai mana orang kita hari ni tu hidup dengan sepupu poyen ni duduk tak apa. Kadang-kadang duduk perhati tu tak. Kalau memang ngaji agama ni. Ngaji sekolah. Haji semain ke. Mari ngaji sekolah tu ke. Ngaji sekolah agama ke. Ganang sepupu mari. Kok mana ganang tu? Nak kok mana tu ganang tu?
Tanya dia hukum, dia tak boleh. Hukum haram adik akak. Kerana sepupu poya tak boleh duk bergana lagi mari. Nah. Tu dia. Sebab tu kita kena jagalah. Ayah-ayah ibu tu jagalah. Nah. Jaga. Kerana haram. Islam kata haram. Sebab apa dia sah nikah dua tu. Dan kita tengok. Belum pada Nabi nak nikah dengan Zainab binti Jahshin. Sebenarnya Zainab saat ni tu orang yang biasa dara dulu kan. Kerana Zainab binti Jahshin tu dia rapat dengan Nabi. Dia, mak dia dengan ayah Nabi dua beradik. Nah, mak Zainab dengan ayah Nabi Abdullah tu dua beradik. Nah, sama-sama anak Abdul Muttalib dua-dua. Lalu tu apabila dia jadi apabila dia jadi sepupu saat ni tu, nah, kerana ibu Zainab saat ni, ibu Zainab binti Jahshin tu, nah, oleh kerana dia tu dua beradik dengan ayah Nabi, lalu tu lah dia boleh nikah kerana dia saat ni tu sepupu. Tapi belum pada Nabi nak nikah dengan Zainab ni dah. Nabi sudah nikah dah Zainab binti Jahshin dengan anak akak Nabi, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni anak akak Nabi. Anak akak Nabi. Saya biasa royak dia. Saya nak ulai kelip pun tak boleh kerana tak ada dengan masa dia akak. Tak ada. Tak ada dengan masa. Nak ulai kelip adik akak, ulai kelip semula lah. Taik dalam Facebook, taik dalam YouTube, tak apa ada. Saya turun belakang dah. Nah, berkaitan dengan perkahwinan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahshin. Kerana turut Zainab tak sah lah. Kalau nikah dengan Zaid gitu tu. Tapi dengan sebab ini perintah Nabi. Apabila Nabi perintah, apabila Tuhan perintah, kita tak ada hak nak pilih. Ikut semata. Sami'na wa ata'na. Dengan ada ta'at. Lalu tu Zainab nikah dengan Zaid bin Harisah. Nikah dengan Zaid duduk tak lama. Tak suka hatilah moga kahwin ni. Zaid ni hamba. Kalau kecek mudah-mudah hamba. Tapi masa dia nikah dengan Zainab binti Zainab binti Jahshin saat ni tu, Nabi merdeka dah dia. Tapi dia jadi anak akak Nabi lagi. Tapi anak akak. Tapi nak tahu dia tu di kalangan orang yang tidak ada harta benda. Tapi walau bagaimana tak ada harta benda, dia sebagai penglima perang baginda Zaid bin Harisah tak ni. Tapi tak ada arah lah apabila tak boleh duduk, tak sepahai kerana kahwin Zainab binti Jahshin orang yang kaya. Orang yang kaya-raya, orang keturunan tinggi daripada keturunan Quraisy pula dengan kaya. Jadi tak boleh duduk, maka cerah dua orang tu. Bercerah tu lah Tuhan buat turun perintah, Tuhan menikah Nabi dengan Zainab binti Jahshin. Jadi dalam semua kalangan isteri Nabi 2-3 belah hari tu saat ni tu, Zainab binti Jahshin lah yang nikah dengan Nabi melalui Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang akad nikah dak lah. Anak oyak tu hebatnya Zainab binti Jahshin. Lalu itulah Nabi pun pesan, Nabi sangat cinta kepada mereka. Dan dia ni orang yang warak cukup lekat. Seorang muslimah, seorang perempuan yang cukup lekat dengan kebajikan, dengan sifat warak, dengan alim, dengan akhlak baik. Cukup lekat. Memang isteri Nabi, tapi nak oyak contoh yang kita boleh ambil. Nah, maka apabila bercerai Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahshin saat ni, maka Tuhan buat turun perintah. Nah, pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahshin saat ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan perintah sendiri. Nah, Tuhan menikah Nabi dengan Zainab binti Jahshin. Tak ada payah pergi minta gapo dak. Sebab gapo ni Tuhan nikah Nabi dengan Zainab binti Jahshin. Sedangkan Zainab itu adalah menantu bagi anak akak. Nabi ada anak akak dia nama Zaid bin Harisah. Zainab jadi menantu anak akak Nabi lah. Jadi kalau kira mah kita ke hari ni, kalau kita ada menantu, nah, dia anak kita bercerah, menantu saat ni kita tak boleh ambil buat bini kita dah. Jadi anak kita dah.
Tapi hak Nabi saat ni, Nabi dengan Zaid bin Harisah hanya anak akak, bukan anak sejati dak. Anak akak. Anak orang lain. Tapi apabila Siti Khadijah ya hadiah kepada Nabi Zaid bin Harisah, maka Zaid bin Harisah jadi budak hak Nabi. Jadi orang milik Nabi. Nabi milik Zaid bin Harisah. Apabila Nabi milik, nah, Nabi sangat sayang Nabi, aku kata Zaid bin Harisah jadi anak akak dia. Boleh jadi anak akak tu lah, orang zaman dulu panggil lah. Nah, Zaid bin Muhammad. Tapi Tuhan waktu orang perintah, tak boleh duk gelar Zaid bin Muhammad. Kerana dia tu adalah anak siapa? Zaid ni anak Haris. Zaid anak Harisah. Tak boleh dia tukar nama jadi Zaid bin Muhammad. Tak boleh dia tukar bin dia. Lalu tu Tuhan perintah suruh Nabi nikah dengan Zainab binti Jahshin. Tuhan nak ayat kata, zaman jahiliyah dia duk faham kata, kalaulah anak akak sekalipun nikah dengan perempuan, dia anak akak cerah dengan anak perempuan, cerah dengan bini dia dah, maka kita sebagai bagi orang tua ayah akak sana tak boleh ambil bini. Tapi sebenarnya Islam tak boleh ambil. Lalu itulah Tuhan perintah, Tuhan nikah Nabi sendiri dengan Zainab binti Jahshin, adalah sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmat di balik pernikahan tersebut adalah untuk Allah Taala nak rombak tradisi. Tuhan nak ukar pegenge percaya orang jahiliyah dulu. Sebab gapo? Sebab orang jahiliyah pakak kecek belako zaman itu kan, lepas pada Nabi nikah, Nabi pun berat hati cakap dah nak nikah dengan Zainab tu. Sebab tu Nabi tu adalah kau dulu, Zaid mu sabar dulu nak cerai dengan Zainab. Jangan gaduh cerai wahai Zaid. Sabar dulu. Jangan gaduh cerai. Kalau Nabi nak tak boleh nak timur ni. Kalau Tuhan perintah suku nikah dengan Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahshin dialah bekas bini anak akak aku. Jadi Tuhan nak buka, nak ukar. Nah, pegangnya orang jahiliyah dulu, orang jahiliyah dia pegang kata tak boleh. Walaupun anak akak tak boleh nikah, tapi hukum Islam boleh. Lalu itulah Tuhan perintah Nabi nikah dengan Zainab binti Jahshin, dan Tuhan menikah sendiri dengan tidak ada mas kahwin dengan Zainab binti Jahshin. Nah, lepas tu walimah tu Nabi buat kecil-kecil. Setengah dalam kitab sirah kata Nabi semula seekor kambing je. Jamu walimatul urush dalam pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahshin. Ni nak ayat sejarah dalam Islam. Sebab itulah Tuhan hikmatnya, Tuhan nak batal tradisi, nak batal pegangnya orang-orang jahiliyah. Kerana penduduk Mekah pada masa tu, nah, yang memberlakukan sama, nah, sewaktunya antara anak asuh dengan anak sendiri. Kerana anak asuh dengan anak akak ni, orang jahiliah dia pergi sama. Tak kira lah. Kerana zaman dulu dia banyak jenis-jenis anak akak ni. Sebab tu lah, malaikat anak akak yang melalui susuan. Tu lain hal lah. Nah, melalui radha'ah ke, melalui gapo ke, tu hal lain. Ni anak akak tak ada gapo-gapo, cuma nyamik pera saja. Ni ada masalah gapo dia akak. Itulah sebab itulah dalam ni dalam cerita yang menikah di antara Nabi dengan Zainab binti Jahshin saat ni tu, boleh ukar tangan pegangnya orang jahiliyah. Dan kita hari ni pun kalaulah kita ada anak akak kita saat ni, kita ada anak akak. Tapi anak akak tak ada hubung dengan gapo lah, dengan daging darah tak ada hubung dengan gapo. Kalau dia nikah dengan seorang perempuan, kalau dia cerai, kita sebagai puak akak dia, kita boleh ambil bekas bini dia jadi bini kita. Dia tak serupa dengan anak sendiri. Kalau anak kita sendiri, dia pergi bini, lepas tu anak kita cerai dengan bini dia, kita sebagai ayah saat ni tak boleh ambil dah, kerana kita jadi tok tua. Lepas tok tua dia tak putus sampai bila-bila dia. Tok tua tetap jadi tok tua sampai ke hari kiamat. Air maya tak batal sampai ke hari kiamat. Walaupun anak kita cerah dah dengan natu kita pun, kita dengan dia tetap jadi natu dengan tok tua. Nak ayat kata Islam ni comel sangat, hubung saudara dia kau. Lalu itulah benda-benda gini kita kena ambil tahulah sikit sebanyak, lebih kurang tak.
Tu kita buat penjelasan. Nah, sebagaimana diroyakkan sendiri, Zainab binti Jahsy royak sendiri dalam hadis. Ia menikah tanpa mahar dengan Rasulullah. Zainab binti Jahsy royak sendiri. Kata Zainab binti Jahsy nikah dengan Nabi dengan tidak ada mas kahwin, tidak ada mahar. Kerana nak mas kahwin lah, nak Tuhan nikah. Tuhan nikah Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Dan Nabi SAW memperkenalkan Zainab sebagai pewaris dan putranya. Sebagai Nabi SAW, Rasulullah SAW saat ini pun memperkenalkan Zaid sebagai pewaris dan juga putranya. Kerana apa? Nikah saat ni pun Nabi pun tahulah kata Zaid saat ni tu, Zaid bin Harisah saat ni adalah pewaris dan juga puteranya, anak akak Nabi. Tak ada masalah gapo lah di antara Nabi dengan Zaid pun tak ada masalah gapo. Tu nak ayat kata hukum ni Tuhan nak kita tahu penjelasan dia mendalami hukum-hukum Islam dia akak. Jadi pernikahan Nabi SAW dengan Zainab berlangsung pada awal bulan Zulqa'dah pada tahun yang kelima daripada hijrah Nabi SAW. Nabi nikah dengan Zainab binti Jahsy saat ni pada bulan Zulqa'dah dia akak. Lepas pada Syawal, Zulqa'dah, belum nak datang bulan Zulhijjah. Tahun yang kelima hijrah. Bermakna kata Nabi nikah dengan Zainab lepas pada Nabi mari di Madinah dah, Nabi duduk di Madinah dah 5 tahun. Nabi diri kerajaan Islam dah. Allahu Rabbi. Dan juga pada masa tu Zainab binti Jahsy sedang berusia 35 tahun. Ni orang bujang dah lah. Tak ada orang darah dah lah. Tapi kalau lah kita tengok Nabi kita nak nikah dengan Zainab awal pada ni pun tak ada masalah apa. Masa duduk darah itu tak ada masalah. Tapi ni ayat Nabi nikah, Nabi tak nikah dengan sebab hawa nafsu. Ini Nabi jalan turah. Dan juga dengan sebab pernikahan Nabi SAW ni lah Allah Ta'ala buat turun beberapa ayat berkaitan dengan ayat hijab adik-akak. Ayat hijab dalam suratul Ahzab. Dalam suratul Ahzab ayat yang ke-55. Dari surah Ahzab ayat yang ke-58 adik-akak. Ya Allah Ta'ala menurunkan iaitu menurunkan ayat-ayat berkaitan dengan ayat hijab. Jadi kita boleh tengoklah mata lagi yang Tuhan royak gapo dalam ayat ni, kerana kita boleh ambil penjelasan lah di antaranya insya-Allah. Maka sini saya akan lalui suara azan dahulu dan juga kita sambung lepas pada ni insya-Allah. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Kita sambung lagi. Begitulah sebagaimana kita ikuti tadi berkaitan dengan ayat turunnya ayat hijab. Jadi melalui dengan pernikahan Nabi lepas pada Nabi nikah dengan Zainab binti Jahsy saat ni, maka turunnya satu ayat iaitu ayat berkaitan suruh tutup aurat. Tutup aurat bermakna kata belum pada tutup orang Arab, masa Arab itu tak ada tutup macam sempurna lagi lah pakaian mereka tu. Tapi kita tengok ayat hijab ni diturun lepas pada Nabi nikah saat ni tak. Nabi nikah pada tahun yang kelima hijrah, maka tahun ni lah turunnya ayat hijab berkaitan dengan tutup aurat. Semacam mana ayat hijab turun setelah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy untuk menghindarkan gangguan dari sejumlah kaum munafikin. Dengan matan yang berbeza-beza riwayat. Yang berbeza-beza. Jadi fak munafik tu pakat duk kecek belaka lah. Pakat duk tuduh lah lepas pada Nabi nikah dengan Zainab binti Jahsy, apa ni Muhammad ngaku kata jadi Nabi,
ngaku jadi rasul, bapa pergi nikah dengan anak bekas bini. Nah, bekas bini anak akak dia. Nah, sedangkan zaman zahiriah kita tak boleh macam ni hidup nikah dengan anak akak, bekas anak akak gitu. Jadi banyak perkara lah. Nah, dan juga riwayat mengenai turunnya ayat hijab ini tersebut dicacat oleh Ibnu Sa'ad. Nah, tapi banyaklah riwayat dalam kitab riwayat. Jadi walau bagaimanapun berkaitan dengan ayat hijab ni turun dalam masa mana? Turun dalam masa Nabi nikah, lepas pada Nabi nikah dengan Zainab binti Jahshin juga. Nah, semacam mana Allah Ta'ala terai dalam suratul Ahzab. Kita tengok dalam ayat yang ke-59 ada akak. Tapi belum pada ayat hijab ni, kalau kita hundur kita tengok dalam satu ayat. Nah, kalau kita tengok dalam satu ayat, iaitu ayat yang ke-53, Tuhan jelas juga. Nah, Tuhan jelas dalam ayat yang ke-53 surah Ahzab, Tuhan kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'sinina li hadis inna dhalikum kana yu'dhin nabiyyi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Jadi dalam satu surah Ahzab ayat yang ke-53, belum pada nak pergi ayat yang ke-59, Tuhan jelas dulu sini. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ila ta'amin. Nah, jadi Tuhan royak, wahai orang-orang yang beriman. Nah, perhatilah. Kalau Tuhan sebut wahai orang-orang yang beriman, kalau ya ayyuhalladzina amanu, boleh cek kata ayat ni turun di Madinah. Nah, Madaniyah. Ayat ni turun di Madinah. Kalau ya ayyuhan nas, ayat tu kalau bunyi dengan ya ayyuhan nas, ayat ni turun di Makkah. Sebab apa tu? Sebab masa Nabi duduk Mekah saat ni, masa Nabi duduk Mekah, kerana belum terus lagi ke Islam. Tapi bila Nabi klik di Madinah, Nabi mula mendirikan kerajaan Islam. Sebab itulah Tuhan royak, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi. Nah, jadi jangan kamu masuk ke rumah Nabi kecuali kamu dijemput untuk menghadiri jamuan. Nah, jadi nak royak katanya, jangan masuk di rumah orang. Ayat ni turun, Tuhan nak mengajar melalui hadis, melalui ayat-ayat berkaitan dengan Nabi. Jadi masuk saat ni tu, kalau kita banding zaman Nabi, kak Tuhan nak royak kata, wahai sahabat, mu jangan masuklah rumah Nabi. Masuk apa tu? Masuk menunggu makanan. Nah, masuk menunggu, iaitu masuk saat ni, masuk menunggu makanan masak kerana hendak makan bersama. Jadi canggih sampai di rumah orang tak percaya dah, nampak bau gula molek tepi rumah, pakai jalan terus tunggu dalam rumah. Nah, masak tak masak lagi, duk tunggu bila-bila. Jangan gitu dia kak. Maksud kata Tuhan royak, la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ila ta'amin. Jadi kecuali boleh kalau kamu nak masuk dalam rumahnya, kecuali kamu dijemput. Nah, untuk menghadiri jamuan. Sebab ayat ni juga masalah nikah kahwin hak kita duk pakar tu kan.
nikah kahwin tu kalau orang tak jepuk makan pulut, orang tak padah makan walimatul urush, tak boleh hadir bersama dia kak. Tak boleh hadir sama. Tak ada biar jepuk kan, lagi makan pulut tapi gi saja-saja nak gi. Tak boleh dia kak gi dengan jadah gitu. Nak gi makan pulut you kena orang jepuk dia kak. Nah, sebab itulah kalau tak jepuk tak boleh gi. Dan kalau orang jepuk gi makan pulut dah, kita gi makan lah pulut tu. Jangan duk buah sampai ke asar pula. Gi pukul 10 pagi. Asar nu kelik. Apa hal je tu dia kak. Tak boleh. Kerana tu hal lain juga sini. Nah, jadi gi saat ni tu ghayra nazirina inahu walakin idza du'intum. Nah, idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'sinina li hadisin. Jadi kita jangan kita gidah kalau orang jepuk kita, orang padah kita gi makan. Nah, kita gi makan biasalah. Tak ada masalah kalau orang jepuk kita hadir bersama dalam majlis jamu. Nah, bukan dengan menunggu-nunggu masa sajiannya. Bukan kata gi awal lagi. Orang jepuk suruh gi makan di rumah orang ni lepas zuhur. Pukul 10 kita gi dah. Jangan buat rupa tu dah. Kau tak boleh lah. Nah, Islam lari macam ni lah. Tak boleh lagi tunggu. Kalau ia jepuk kita gi tolong masak, gi tolong hiris bawah, tu masalah lain lah. Nah, sebab tu lah. Tetapi apabila kamu dijemput, maka masuklah pada waktu yang ditetapkan. Orang jemput masa mana, kita pergi masa tu. Jangan duduk lebih-lebih, jangan duduk rajin-rajin. Kemudian setelah kamu makan, lepas pada kita makan, fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'sinina li hadisin. Dia mau jemput kita pergi makan sudah. Makan sudah dia buat apa dia kak? Maka makan sudah pada waktu kita makan sudah. Kemudian setelah kamu makan, maka hendaklah masing-masing kamu bersurai dan jangan kamu duduk bersenir-senir dengan berbuah-buah. Jangan kacau duduk. Sudah makan, orang padah pergi makan. Bukan suruh padah pergi buah dia kau. Bukan suruh padah pergi jadi nak kau. Bukan suruh padah pergi duduk jadi tu jadi ni. Orang padah pergi makan, kita pergi makan. Makan sudah kak. Nah, sudah makan kak. Tak sedut kacau duduk, lepok, duduk tak sofa, hunyu kaki terik, terkelik kara-kara. Tak boleh dia kak. Sudah makan kelik lah. Ni Islam macam ni. Nah, dan janganlah duduk bersenir-senir dengan berbuah-buah. Nah, jangan duduk senir-senir. Musta'nisina li hadisin. Jangan duduk senir-senir, jangan duduk buah-buah pula lepas pada makan tu. Keliklah. Sebab apa tu? Inna dzalikum kana yu'dhin nabiy. Nah, inna dzalikum kana yu'dhin nabiy nabiyya fayastahyi minkum. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Sebab apa tu? Sesungguhnya yang demikian itu menyakiti dan menyusahkan Nabi sehingga ia merasa malu. Nah, tak care kalau pergi makan dah, kalau sahabat pergi makan dah mau Nabi, tak care Nabi nak ambak kelik lepas pada makan. Tak lah. Nabi ada sifat tawaduk, Nabi ada sifat malu, tak care kita sudah makan. Nah, pergi kelik lah. Dia sudah makan kelik-kelik. Dia buat apa lagi? Nabi tak katalah tu. Sebab tu Tuhan waktu rakyat ni, dia sudah makan dah. Mu sudah makan siap lah kau dah. Tak sedap kacau duk buah lah. Nah, kerana Nabi tak malu nak ambak kamu kelik. Mu tu kena kelik lah. Sudah makan dah. Jangan duk kacau-kacau. Nah, hendaklah kamu jangan menyakiti Nabi. Nah, itulah ayat ni kata. Sedangkan wallahu la yastahyi minal haqq. Sedangkan Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Ni Tuhan royak. Kerana Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu hati manusia saat ni. Tuhan lebih tahu tuan rumah saat ni. Lalu itulah, jangan duk kacau. Sebab kita tu masa Nabi ayat ni turun, tapi kita tu boleh ambil pakar lah. Mau kita hari ni jangan duk kacau lah.
Wak tak halal bala, wak ikut urak, ikut ku. Kok mana-mana pun, nak kelik kari, kau ikut ku, jangan wak lah tu. Ni nak ayat tu Islam ni ada cara dia. Nah, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Sedang Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran, dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri Nabi, maka memintalah kepada mereka dari sebalik tabir. Ni dia nak minta gapo, jangan duk pergi dapai handai dapai gitu. Minta di sebalik tabir tak apa. Nah, mana miyah panggil lah. Manalah miyah Nah, ni amor tu ada anak yatim 2 orang di rumah tu, nak minta sikit tulis bos jabir buat kelik. Tak ada masalah dengan sebetul-betul benar-benar kita, tak ada gapo. Nah, tapi jangan geduk buah depan muka. Nah, kena minta gapo di sebalik tabir. Nah, dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Nah, kerana gapo? Cara yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Nah, hati kita pun cuci, tak ada kena ragu gapo dah. Hati tuan rumah pun cuci juga. Nah, tak ada kena duk fikir banyak hal kita. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wala an tahkihu azwajahu min ba'dihi abada. Nah, kerana apa ayat sama lagi, dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isteri sesudah ia wafat. Ni ayat ni tu ayat. Ni hukum dia ni. Nuriyat ummahatul mukminin, sebab apa panggil ummahatul mukminin di hujung sana, di awal sana saya ayat. Sebab gapo kena panggil? Sebab gapo kita panggil ummahatul mukminin? Ibu-ibu bagi orang-orang yang beriman. Sebab dia jadi isteri Nabi, dan lepas pada Nabi wafat, ni tu ayat ni, okay? Nah, dan lepas Nabi wafat kok, wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullah wala an tahkihu azwajahu min ba'dihi abada. Lepas pada Nabi wafat, selama-lama tak boleh nikah. Tapi nak ayat ni lah, nak ayat tu hukum dia ni, tak boleh nikah. Sebab tu kita panggil ibu kita, ibu orang-orang mukmin. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima. Sesungguhnya segala yang tersebut itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan buat main-main lah. Nah, jangan buat main-main. Sebab itulah Islam ni dia ada dasar dia. Nak ayat gapo sini ada akak. Setelah diterai perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas pada jelas perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan yang diberikan kepadanya. Kerana Nabi ni orang first class saja akak. Nabi ni tak ada dah. Kalau nak banding tak ada dah. Yang lebih mulia tak ada dah. Kait dengan ayat ni Tuhan buat mari nah. Hak kita duk dengar dalam khutbah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam surah Ahzab ni juga. Ayat kait dengan ayat baru turun ni lah. No ayat tu ni Tuhan no ayat kata kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, no ayat istimewanya Nabi. Maka mulai ayat ini mulai ayat ni turun ni Allah Taala menerangkan hukum-hukum. Dan juga Tuhan terai ada peraturan yang wajib dipatuhi oleh orang-orang Islam semasa mereka berhubung dengan baginda dan isteri-isteri baginda. Nah, zaman Nabi dulu, zaman kita lah ni pun sama jugalah. Kita pun tak boleh buat main-main lah. Nah, dengan orang-orang hak atas pada kita. Nah, jangan dia buat mudah-mudah main lah. Ni ayat tu Nabi ni, Tuhan lah dasar. Dalam ayat ini ada juga hukum-hukum dan juga ada peraturan yang mesti dipakai oleh orang-orang Islam dalam masyarakatnya. Ni dalam ayat ni ada kanun banyak hukum tu dalam ayat ni. Nah, di antaranya mana-mana laki-laki yang ada hajat
yang harus ia minta daripada perempuan, hendaklah ia minta di sebalik dinding tabir. Ni kita minta, kita ada hajat gapo kan. Nah, gi tak ada kan. Ada orang perempuan, kita kena minta di sebalik tabir dia kak. Ni patutlah macam mana orang jual orang gapo tu lah. Gapo subuh tu kita kena jaga adat-adat dia. Ni dalam masyarakat kita boleh amal lah ni. Macam-macam ni. Ni hak kita nak cari jalan yang lebih baik. Atau sebagainya. Kerana mengikut adat kebiasaan orang-orang perempuan semasa berjalan. Nah, mengikut adat orang perempuan, biasanya kalau duduk di rumah kan, semasa berjalan ke kerja rumah. Sebab apa kena duduk lek tabir dia kak? Sebab biasanya orang perempuan kalau dia duduk di rumah, dia tak ada aurat di rumah dia. Duduk dengan tok lelaki dia tak ada aurat. Duduk dengan anak bini, anak-anak dia tak ada aurat. Oleh tu dia duduk di rumah, biasa orang perempuan ni tak tutup aurat. Rambut duduk luar, baju pun. Nah, kadang-kadang pakai baju sakuk, saidiau gitu. Moga duduk dengan tok lelaki kan. Tok lelaki suruh pakai saidiau duduk di rumah. Sebab tu kita nak pergi minta gapo perkara, kena minta alik tabir dia akak. Nah, jangan geduk siapa buka pintu sendiri. Ni tak leh, ni haram dia akak. Sebab tu Islam 3 kali wisalah. Assalamualaikum. 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 Tak tubik gak, sudah lah. Nah, dia tak tubik juga gak, tinggal. Mari semula pula atas karang. Tapi orang Melayu kita ni dak lah kalau pergi panggil rumah orang kau Allah. Wisalah pun dak dah. Mak ketuk pintu ni dang ketuk pintu. Mak dua ibadat dalam muka bahu kelik ni kena kat tua Covid 14 hari. Bini tak kena Covid. Mak kena Covid weh. Kena kat tua 14 hari. Pas baru kelik marah je. Katuk pintu lah dapat rumah nu duduk dengan bini dalam. Dia pergi panggil kat mak 10 kali tak dengar mak. Panggil 10 kali tak dengar. Gilek belakang rumah. Moga-moga kawan duk bukit. Duk bukit. Rumah bukit kita faham. Kan rumah bukit ni jenis rumah kayu gitu rumah. Rumah kayu. Dinding buluh cicir dek akak. Sudah kerja. Panggil-panggil tak dengar. Panggil-panggil tak dengar kak. No mak tak dengar panggil ni. Apabila mak tak dengar kak. Nya cokeh pula dinding. Mak ada mak. Sudah. Ni tak boleh dek akak. Sebab tu lah. Kita kena reti adat atik lah. Jangan nak uak ikut kita nak uak. Itu tak boleh dalam Islam. Sebab tu kita kena jaga adat. Panggil wisalah 3 kali tak jawab salah sudah paling kelik. Jangan giduk cokeh pintu dapur. Satu kerja dia aku rasa. Ni Islam dah. Islam ajar kita. Ini nak royak kata Islam ni masya-Allah agama yang cukup lekat. Lalu tu kita tu kena jaga. Ni adat Islam ajar. Nah, masyarakat kita. Nah, tapi orang mah kita dah ni tak sampai gitu dah, tapi ada lagi lah. Nah, yang langgar, kadang-kadang wisalah saja tu masuk duk dalam dah. Ada juga orang kita. Kita wisalah, tuan rumah jawab salah tu bukan maksud kata tuan rumah izin masuk. Wisalah assalamualaikum. Sunat kita wisalah tuan rumah ni wajib jawab waalaikumsalam. Lepas tu dia jawab salah, bukan makna jawab salah bukan kata dia izin masuk dalam rumah. Kau dulu bini dia duk pakai baju dalam kita apa wisalah sudah jawab salah cuma masuk duk atas sofa lu jangan gadau. Nah, kau dulu makna kata apabila dia jawab salah kita bukan kata dia izin kita masuk dalam. Duk luar ni dulu. Dia kata, dek sudah lagi sudah. Masuk duk dalam dulu. Ada gapo. Tu adat Islam aja. Comelnya adat Islam. Tapi kita ada tengok budak-budak lah ni jarang mana nak ikut hak adat-adat Islam ni. Budak-budak Melayu kita hari ni kalau adat macam ni tak nak patut mana tak ada ikut. Nah, tak boleh jadi idol dah ni. Moga duk tengok dalam royal kan. Leroy sia ni macam-macam. Pergi rumah orang tendai pintu dai masuk dalam awak bedai. Yang buat sedap. Tak boleh Islam kena minta izin. Nah, sebab itulah mengikut adatnya kebiasaan orang-orang perempuan semasa dia menjalankan tugas kerja di rumah dia, masing-masing tidak berpakaian. Yang tak ada pakaian yang lekat. Dia tak tutup orang yang molek dalam rumah tu.
Nah, dan juga dia tak tutup aurat, tak melindungi anggota-anggota yang haram dipandai oleh laki-laki ajnabi, laki-laki yang luar. Sebab itulah ayat ni yang Tuhan ni royak kita boleh ambil. Nah, cara kita nak hidup, cara kita nak guna hidup dalam masyarakat tu macam mana. Nah, lepas tu kita tengok ayat hijab macam mana. Ayat yang ke-89, ayat yang ke-59 adik kakak. Nah, ayat yang ke-59. Dengan sebab lepas pada Nabi nikah dengan Zainab binti Jahsy saat ni tu kerana ramai sangat ke. Nah, orang tu pakat dia jadi duk tuduh lah, duk kata macam-macam ke Nabi. Apa Nabi SAW ni genikah dengan anak akak, genikah dengan natu bukan anak akak dia macam tu macam ni. Lepas tu, nah, oleh kerana duk timbul isu banyak perkara sangat ke, bab orang-orang ni timbul juga ke. Nah, orang lalu lepas tu, kadang-kadang tu duk timbul berkaitan dengan bab orang gimari kerana Zaid bin Harithah ni anak akak Nabi. Nah, lepas tu Zainab binti Jahsy ni isteri Nabi. Jadi masalah setengah katanya, masa tu di antara salah satu daripada duanya duk berwuduk. Nah, duk berwuduk. Lepas tu giduk nampak aurat gi mari lalu tu lah Tuhan buat turun satu ayat berkaitan dengan ayat hijab. Nah, ayat hijab ni macam mana dia kak? Zainab. Nah, ayat hijab ni turunnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Jadi Tuhan waktu ayat ni Tuhan kata apa? Wahai Nabi. Nah, wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu, nah, dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka melabuhkan pakaiannya. Nah, bagi menutup seluruh tubuhnya sama mereka keluar. Nah, cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan ingatlah Allah Ta'ala adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Oleh kerana tu ada masalah aurat ke, maka Tuhan waktu ayat ni. Tu kita kena pakat-pakat jagalah. Ni kisah. Jadi lepas pada turun ayat ni saat ni, lepas pada turun ayat tutup aurat saat ni, Zainab adalah isteri yang sangat dicintai dan disayangi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi ni sangat cinta dan memiliki posisi yang istimewa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab sendiri pun cukup lekat dengan akhlak dia, dengan cara hidup dia, dengan contoh teladan. Semua orang boleh tengok belakang Zainab ni, Allah, Masya Allah. Orang yang cukup sungguh. Hingga siapa orang panggil Ummul Masakin dia. Nah, panggil ibu bagi orang miskin. Orang yang suka sedekah sangat. Harta ada banyak mana, habis sedekah kau orang. Tak ada kira kata gapo dia nak boleh, gapo tak kira. Sebab tu Nabi sangat cinta. Hal itulah yang menimbulkan kecemburuan dari beberapa isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Macam mana saya telah lepas saya royak dah cerita dia. Berlaku di antaranya Zainab binti Jahsy inilah yang berlaku sifat-sifat kecemburuan daripada isteri-isteri Nabi lain. Hak royak jelas tu kaitan dengan Aisyah dan juga Hafsah. Aisyah binti Abu Bakar dan juga Hafsah binti Umar. Dua orang ni tu cemburu benar lah kepada Zainab binti Jahsy saat ni. Nah, semacam mana ayat-ayat Quran dalam surah Tahrim tu ada royak. Hingga siapa Nabi tu, satu hari Nabi singgah masuk minum madu je. Masuk minum nisai madu tu je.
ataupun Nabi masuk makan satu jenis air buah kayu yang bau sedap. Tapi buat Nabi kelik ni, isteri Nabi hadut rumah kerana dalam giliran, bukan giliran Zainab ke gitu, dalam giliran Hafsah binti Umar. Saya rasa royak dah dulu ni, adik kakak boleh undur tengok, undur dengar. Jadi apabila Nabi masuk sedih ke, itu perkara yang Tuhan izin ke, Tuhan tak ada duk haram gapo ke, lalu pergi masuk minum tu nisai madu ke tu baik mari hingga siapa. Apabila Nabi kelik saat ni tu, Nabi malah nak punuh hati isteri dia. Hingga siapa Nabi kata, wallah, lepas pada ni aku aku nak haram atas diriku makan nisai madu. Maka lepas pada Nabi waktu ayat Nabi sebut kelimah tu lah, maka Tuhan waktu turun surah Tahrim, surah yang mengharamkan. Tuhan pun tegah Nabi, wahai Nabi, buat apa mudah haram ni madu sedekah, itu adalah benda yang halal bagi kamu nak minum di rumah siapa dia. Isterimu mana pun halal bagi kamu, buat apa mudah haram. Nyusah kepada orang lepas pada kamu pula. Maka lepas pada tu lah. Lepas daripada hukum ni madu saat itu, daripada haram tak Nabi membahala semula. Ini ayat tu, benda yang berlaku atas Nabi semua tu, Tuhan basuh wis halu dah. Dan benda yang berlaku atas Nabi itu bukan benda yang berdosa. Kerana Tuhan berlaku saat ni untuk nak turun hukum di atas umat Islam dan tepat nak keluar ke hukum-hukum Islam. Sebab tu terpaksa kena berlaku di atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita boleh tahu, boleh kita ambil pengertian dia kau. Tu dalam surah Tahrim tu kita pergi balik tengoklah. Saya pun biasa kecek dah, tapi nak ulangi takut tak ada dengan masa-masa yang sangat sikat dia kau dah. Kita dalam keadaan ini nak tutup awal radionya. Dan juga lepas pada jelas hal itu tu, lepas pada jelas masalah turun ayat dalam surah Tahrim, maka keistimewaan yang dimiliki oleh Zainab saat ni yang menyebabkan ia dibenci oleh Safiyah binti Huyai. Dan juga Safiyah binti Huyai ni jadi tak setuju juga kepada isteri Noyak ni, isteri Nabi dia kak. Noyak tu siapa yang nikah 2, 3, 4 dah. Tak ada masalah lah kalau isterimu saat ni tu duk jadi tak tahu raga. Saya tak ada maksud itu, tapi nak ayat kata ni adab manusia. Setara isteri Nabi sekalipun tak suka juga di antara isteri-isteri yang lain. Tu jadi tak ada pelik gapolah, ni benda biasa. Hingga siapa Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah saat ni pun tak setuju. Jadi kata tak setuju dan juga wasa tak puas hati kepada Zainab binti Jahshin. Ayat tu ni sifat manusia je wasa dia aku. Dia wasa dia. Lepas tu lah, maka dengan sebab Zainab binti Jahshin saat ni salah seorang isteri Nabi sangat cinta. Zainab ikut berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Hunain. Perang Hunain ni Zainab binti Jahshin ikut Nabi. Jadi ikut Nabi bersama dalam perang Hunain. Perang Hunain ni belum pada nak Fathul Makkah, tak silap dia kau. Dan wafatnya Rasulullah SAW, ia berkata dia tidak akan pernah lagi keluar menunggangi haiwan tunggangan, meskipun untuk menunaikan ibadat haji. Jadi dalam masa peperangan Hunain ni, masa Ghazwatul Hunain, Nabi wagi Zainab binti Jahshin dalam satu peperangan ni. Dan juga lepas pada perangan Hunain tu saat ni tu, lepas pada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Zainab binti Jahshin pun tak akan naik lagi kenderaan. Tak akan lagi naik kenderaan dan juga tak akan musafir. Meskipun nak pergi buat haji pun tak, kerana dia buat haji dah kelik Madinah pun duk beribadah di rumah lepas pada Nabi wafat.
Sebab itulah Nabi SAW berkata, Nabi berkata kepada Umar, yang memarahi Zainab, supaya tahu bahawa Zainab itu awah. Zainab itu adalah orang yang rendah hati. Ingat siapa satu ketika tu di antara masa khilafah tu adalah di antara gemari tu ada satu gemari dan banyak merintih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi royak, wahai Umar, sesungguhnya Zainab binti Jahsh ni sakning tu orang yang cukup lekat lah, orang yang awah, orang yang rendah hati, orang yang tawaduk sangat. Dan juga dia sebagai seorang isteri Nabi, yang merintih air mata tu di sisi Tuhan setiap masa. Menangis dengan sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Zainab itu memiliki sifat Nabi Ibrahim dalam diri dia. Nabi royak pada Umar, wahai Umar, Zainab binti Jahshin salah isteriku yang ada sifat daripada sifat Nabi Ibrahim. Sifat rendah diri, sifat sabar. Sebab itulah ini berkaitan dengan kisah Zainab binti Jahshin. Adik kakak kalau nak dengar panjang lagi, saya biasa kecek belum pada ni 2 episod yang telah lepas. Dalam YouTube pun ada adik kakak. Tulis Zainab binti Jahshin episod 1, episod 2 YouTube adik kakak. Saya nak ulangi tak ada kerana ini dalam kisah hujung dia dah. Maka lepas pada itulah tuwfiyat ummul mu'minin Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha fi khilafati Umar bin Khattab fi amin 20 min al-hijrah wa qila fi amin 21 min al-hijrati. Jadi dalam hadis royak lah, Zainab tuwfiyat. Zainab adalah isteri yang pertama kali yang menyusuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab ni isteri Nabi hak mula-mula sekali yang turut meninggal dunia selepas pada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada Nabi wafat, maka Zainab lah turut wafat lepas pada Nabi wafat saat ni. Dan juga dia wafat saat ni masa mana? Tahun mana? Dia wafat saat ni wa fi khilafati Umar bin Khattab fi amin 20 min al-hijrah. Jadi Zainab binti Jahshin dia meninggal dunia, wafat dia pada tahun yang ke-20 Hijrah. Tahun yang ke-10 Hijrah wafat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun yang ke-20 Hijrah, lepas pada Nabi meninggal 10 tahun, maka Zainab binti Jahshin meninggal dunia. Tu dia dah. Lepas tu waqila, dan ada satu riwayat lagi fi amin 21 min al-hijrah. Dalam satu kes kata K-nya satu riwayat lagi kata Zainab binti Jahshin meninggal pada tahun yang ke-21 Hijrah. Jadi lepas pada lepas pada Nabi mati 10 tahun. Tengah kata lepas pada Nabi mati 11 tahun. Tu ada riwayat lah. Ada riwayat yang mengatakan. Tu insya-Allah lah lebih kurang di antaranya kisah Zainab binti Jahshin. Dan solat jenazah untuknya diimami oleh Umar bin Khattab. Wahia apabila dia wafat saat ni, maka Sayyidina Umar lah jadi tu imam semaya di atas Zainab binti Jahshin. Dan pada masa itu Umar saat ni jadi khalifah. Jadi khalifah yang kedua dalam Islam, iaitu Khalifah Ar-Rashidin. Tu lebih kurang kisah Zainab binti Jahshin adik kakak. Maka kita tengok sikit lah. Dalam beberapa riwayat dia kata Sayyidina Umar saat ni tu jadi pemerintah, jadi khalifah. Jadi dia mati dalam Khalifah Rashidin. Diperintah oleh Umar bin Khattab. Dan pada masa tu Umar
Umar bin Khattab saat ni tu, jalan terus di antaranya harta-harta yang ditinggali oleh Zainab binti Jahsyin. Di antaranya, boleh jadi dia ada wasiat dia juga sini. Umar bin Khattab menerima usulan tersebut dan selanjutnya memberlakukannya untuk setiap jenazah perempuan yang hendak diimamkan, agar menggunakan peti jenazah sehingga tidak terlihat oleh pedagang umum. Jadi Sayyidina Umar lah yang urus semua, tapi urusan itu yang dikata sini tu Sayyidina Umar lah yang jadi tu imam semaya, jadi tu imam semaya jenazah kepada Zainab binti Jahsyin. Makam Zainab binti Jahsyin, kubur dia duduk di mana dia akak? Pemakaman Zainab binti Jahsyin dengan menggunakan peti jenazah dikenali sebagai yang pertama dalam masyarakat Islam waktu itu. Jadi ia panggil peti atau tempat buh jenazah orang perempuan saat ni tu, hak pertama sekali yang diuruskan oleh Sayyidina Umar saat ni. Kerana Sayyidina Umar saat ni tu isteri yang pertama, isteri Nabi hak mula-mula yang diuruskan oleh Sayyidina Umar lepas pada isteri Nabi hak mula-mula ni wafat. Jadi dia ambil tempat peti buh mayat saat ni tu yang tidak pernah diguna kepada siapa lagi di atas dalam masyarakat Islam pada masa tu. Tu Sayyidina Umar yang boleh uruskan segala jenazah. Kerana tak benar orang lain tu duduk tengok wajahnya. Semasa tanah Zainab binti Jahsyin saat ni. Maka makam Zainab binti Jahsyin dimakamkan di pemakaman Baqi' Al-Gharqa. Zainab binti Jahsyin. Zainab binti Jahsyin ataupun Ummahatul Mukminin Zainab binti Jahsyin saat ni, tanah di mana dia akak? Tanah di kubur Baqi' Al-Gharqa. Tanah di kubur Baqi' di Madinah. Tanah di kubur Baqi' di Madinah. Kalau kita pergi Mekah kan? Kalau kita pergi Mekah, kita pergi buat haji, kita pergi buat umrah, apabila kita singgah di Madinah tu, kita akan boleh tengoklah. Tempat-tempat ataupun kubur Baqi' tu ia duduk di tepi sebelah halik kiri kita. Kita pergi maya Masjid Nabi, belah halik kiri kita tu ada kubur Baqi' yang begitu luas. Maka kubur Zainab binti Jahsyin ni pun tanah di kubur Baqi' ni juga. Di samping rumah Aqil bin Abi Talib dan rumah Muhammad bin Al-Hanafiyah. Sebelah mana tu adalah dalam kubur Baqi' tu. Tapi kalau kita pergi di kubur Baqi' hari ni, dia ada peta dia tulis di pintu kubur Baqi' tu, yang ada peta besar ya wak. Sini kubur Ummahatul Mukminin, ni kubur isteri Nabi seorang ni, ni kubur sahabat Nabi, sahabat besar. Dia ada tulis situ dia akak. Nanti kalau boleh pergi, kita boleh pergi ziarah semula insya-Allah di kubur ni. Tengok di antaranya sahabiah dan juga mukminin yang ada tanah di situ. Pada hari saat Zainab dimakamkan. Pada hari yang ditanah jenazah Zainab binti Jahsyin saat ni tu, udara kota Mekah sangat panas. Udara kota Mekah sangat panas. Kerana itulah khalifah memerintahkan untuk di atas makamnya dibuatkan tanda. Dan makamnya yang pertama kali memiliki tanda untuk memudahkan orang untuk nak menziarahinya. Jadi oleh kerana musim panas di Mekah ni dah, musim panas ni memanglah orang Mekah ni kalau dia tanah jenazah di kubur tu, dia tak batu alik kepala sebutir ya. Dia tak batu alik kepala butir. Maka batu ni hak tak di kepala butir ni zaman Khalifah Umar saat ni tu, maka Sayyidina Umar lah perintah suruh tulis tanda kubur dia, tulis tanda kubur Zainab binti Jahsyin. Kerana musim panas,
Musim panas ni kadang-kadang dia ada angin, dia ada gapo kadang-kadang selai ke ataupun tak tahu ke kubur duduk di mana, tukar kat teruk ni ke, tak tahu kata subuh siapa. Lalu tu lah, saya normal lah mula-mula perintah suruh tulis tanda. Nah, tulis tanda di atas kubur Zainab binti Jahsyin saat ni. Nah, memiliki tanda untuk memudahkan orang untuk nak menziarahinya. Orang nak pergi ziarah gapo bila-bila masa, mudah nak ziarah kubur Zainab binti Jahsyin saat ni. Ni sebagai satu kelakuan yang diperintah oleh Umar bin Khattab dia akak. Allah, Masya Allah. Itulah lebih kurang. Dan juga satu-satunya warisan. Satu-satunya harta warisan yang ditinggalkan Zainab binti Jahsyin adalah rumahnya. Satu-satu saka yang ditinggal oleh Zainab binti Jahsyin adalah rumahnya. Yang ditinggalnya semasa hidup. Namun pada saat perluasan masjid, pada masa tu Zainab tinggal sebuah rumah. Zainab mati saat ni, Zainab binti Jahsyin yang meninggal dunia saat ni tu, dia tinggal sebuah rumah dia kat weh. Tinggal sebuah rumah yang ada dalam kawasan Masjid Nabi lah. Masjid Nabi dulu tak ada luas macam rupa kita tengok hari ni. Macam mana kalau kita tengok lah ni tu ada lah gambar Sayyidul Wira tu. Kita boleh tengok tu di antaranya Bandar Madinah dan juga Masjid Nabi. Jadi pada masa ni pun tidak ada ramai lah. Tu kawasan tak ada luas mana, Masjid Nabi tak luas mana, maka harta yang ditinggal oleh Zainab adalah rumah Zainab binti Jahsyin. Namun pada saat perluasan Masjid Nabi, rumah tersebut terpaksa dirobohkan pada masa kekuasaan Walid bin Abdul Malik. Jadi masa apabila Zainab mati dah, mari projek nak peluah Masjid Nabi, maka rumah Zainab saat ni kena butuh, kena punggah rumah Zainab binti Jahsyin masa nak peluah Masjid Nabi. Yang diperintah oleh Walid bin Al-Walid. Walid bin Abdul Mulk. Walid bin Abdul Mulk. Jadi pihak penguasa memberikan ganti rugi kepada pewarisnya sebesar 50,000 dirham. Jadi ia panggil gapo? Wen Kun, bahasanya panggil Wen Kun, dengan sebab nak punggah rumah Zainab binti Jahsyin saat ni tu, Khalid bin Abdul Mul saat ni tu, khalifah pada masa tu ia bayar 50,000 dirham kepada orang yang makan saka Zainab binti Jahsyin saat ni. Itulah jadi kubur isteri Nabi Zainab binti Jahsyin ni dimakam di Baqi' Al-Gharqa, tepi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antaranya kisah-kisah dan juga sejarah Zainab binti Jahsyin adik kakak. Itu kisah isteri Nabi yang ketujuh. Sejarah kisah isteri Nabi yang ketujuh. Maka insya-Allah minggu depan kita sambung lagi di antaranya kisah ataupun sejarah isteri Nabi yang ke berapa adik kakak? Yang ke-8. Maka sejarah yang ke-8 ni, isteri Nabi yang ke-8 iaitu Juwairiyah binti Haris. Juwairiyah binti Haris ni tengoklah. Sejarah yang macam mana yang nikah dengan Nabi, insya-Allah. Iaitu Juwairiyah saat ni tu binti Haris, macam mana keadaan dia, insya-Allah kita ikut minggu depan. Maka semualah kita akan kecek biar habis kisah ataupun sejarah Ummahatul Mukminin. Ibu segala orang Islam saat ni. Si ibu segala orang mukmin. Ada berapa orang lagi? Saya cari 12 dia. Setengah riwayat kata ada 13, setengah riwayat kata 12. Saya ambil 12 orang ni, iaitu ada laginya yang ke-8 Juwairiyah binti Haris. Lepas tu Safiyah binti Huyai Al-Akhtab. Safiyah ni lah binti Huyai Al-Akhtab. Maka Safiyah ni daripada golongan orang Yahudi. Anak Huyai. Huyai ni ketua daripada satu kabilah daripada Yahudi yang duduk di Madinah.
Nah, Safiyah saat ni. Maka Safiyah ni salah seorang daripada isteri Nabi dia. Sebab apa Nabi ambil Safiyah? Nanti kita dengar sejarah dia. Sebab Safiyah ni orang yang ahlul kitab, orang yang reti agama. Nah, Nabi nikah dengan dia, orang Yahudi yang duk ikut Safiyah saat ni ikut mengikut agama Islam belaka. Maka masuk Islam belaka sebab Huyai Safiyah binti Huyai al-Akhta masuk Islam. Nah, lepas pada Safiyah, Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Tu yang ke berapa? Yang ke-10 dia aku Ummu Habibah. Yang ke-11 Maryah binti Sam'un al-Qibtiyah. Ni hak dihadiah oleh Raja Mesir. Nah, daripada Qibti. Nah, lepas tu yang ke-12 Maimunah binti Al-Haris. Tu isteri Nabi. Jadi kita boleh panggil lagi berkaitan dengan isteri-isteri Nabi ni, mudah-mudahan kita boleh ambil lah. Nah, penjelasan dan juga pengajaran daripada kisah dan juga riwayat hidup ataupun daripada sejarah-sejarah berkaitan dengan Ummahatul Mukminin. Ya, kita kena dengar dia akak dah. Sejarah Nabi ni kita kena dengar. Nah, sejarah isteri Nabi ni kita nak, barulah kita tu boleh ada tempat nak menyejukkan hati kita. Kalau kita tak dengar sejarah-sejarah Islam dia akak, kita kodok jauh sematalah. Sebab itulah dia kita dengar sejarah isteri-isteri Nabi, dengar sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Ummahatul Mukminin, kita boleh ambil pengajaran dari sejarah ni. Sebab itulah dia kita dengar dah, kita boleh ambil pengajaran yang begitu banyak sekali. Kalau kita dengar, kita tahu tanggungjawab, kita tahu tunai, kita tahu tanggungjawab kita, kewajipan kita. Tok laki ni wajib gapo atas bini, bini tu wajib gapo atas tok laki. Kita tahu hak di antaranya sama-sama ni, ya jadi tak jadi balah dia kok. Hak mak kita hari ni jadi balah tu jadi tak tunai tanggungjawab. Tok laki tak tunai nafkah. Apabila tok laki tak tunai nafkah, bini balah kelik dengan tak taat kepada tok laki. Maka apabila belaga dua perkara saat ni, ia pecah rumah tangga dia kok. Dia berlaku pasal ni, dia pecah rumah tangga. Tok laki tak tunai nafkah, tak sarah hidup, makan hari ye banyak mana, bini dia, anak dia di rumah, pakai ye, beli kedok, sewa rumah, piyo bayar. Nah, makan ni dapur, piyo bayar, pakai ye bini, piyo beli wi. Dia tok laki tak cara, bini rasa cemah. Bini rasa cemah, bini kata, aku tak siap taat. Sedekah hal lain-lain. Ia tak boleh balas dua game hari gitu. Ni yang pucah dari rumah tangga ni, ada pecah belah dia kau. Sebab tu kita tengok di antaranya isteri-isteri Nabi semua dak tunjuk contoh kita tu ambil jadi tauladan bagi kita. Jadi tempat yang kita nak ambil buat ikut. Ya kita jangan tunggu darah dia kau. Tak ada turut darah mampu kerahlah. Dak. Darah tak apalah, yo tu molek dapat kacau ni ya, dapat live, dapat TV, molek belaka darah masuk. Tapi tengok lek dalil dia. Semua ngapi dah. Sebab tu nikah belanja 300 juta. Biasa dengar tak darah belanja 300 juta? Biasa dengar tak? Nama Pok Ki ke apa, dah tak ingat kat aku nama dia. Nah. Pungki ke apa dah nama dia. 300 juta belanja dia kok. Allah, tak ada dalam negeri Malaysia ni orang belanja 300 juta. 300 lan. Sinsot 300 lan. Kita baru duk bubuk duit perayu baru dah. 300 juta belanja. Berapa bulan dia menikah? Hatta kelik duit belanja 300 juta. Berapa duk tak senil? No, yang tak senil bukan duit. Sebab tu kalau kita hidup rumah tangga, nah, kita terus ke hidup rumah tangga kita. Kita tunai tanggungjawab. Tok laki tunai tanggungjawab yang wajib. Kena sarah hidup, nafkah, makan hari ye, pakai ye bini dia. Kena cara cukup lekat. Barulah bini kita tu sempurna hidup dengan kita. Barulah dia tu tak ada masalah. Nah, kadang-kadang tok laki makan tak cukup. Ni tok laki makan tak cukup ni jadi pasal dia agak ni. Dia tok laki makan tak cukup mula nak cari kat kedai lain dia agak. Sebab itulah Tuhan ayat dalam surah An-Nisa, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Habis Tuhan ayat tu. Kerana orang laki-laki kadang-kadang dia kuat.
Lepas tu bini dia jenis tak layak ke dia. Bini dia pun jenis tak padu ke dia. Tidur malam yak belopoh wok, tidur malam tak ada kata nak mani, nak bedok, nak lecu tidur dengan tok lelaki. Tak ada sahabat. Minyak bahu hak beli pakai klik nak kerja je. Minyak bahu tak pakai nak tidur dengan tok lelaki. Locah-locah tak pakai tidur tok lelaki. Tidur dengan gitulah. Sudah basuh pinggan tidur je negara. Ha bunyi. Ngeruh lagi dia akak. Tiap basuh pinggan dia akak memel lah. Kelik kerja pukul 4 tadi tak ada mani lagi lah. Buka pinggan hak malam tak ada basuh, kelik basuh petang. Lepas basuh pinggannya mengecik, gotum mengecik. Kau ni pakai sarung hak semalam pula. Tak gitu. Lepas basuh pinggan dia peluh. Buat peluh tiap hangit dia akak. Lepas tu tidur malam dengan tok lelaki. Rau. Tok lelaki tengok aku tidur luar pula malam ni nampak. Nah, sebab itulah kita tu kena bina. Ya kena hajar dia akak. Ya kena hajar benda gini. Barulah kita tak temu dengan masalah. Sebab itulah saya tu kacik-kacik berkaitan dengan kisah sakut pada dengan Ummahatul Mukminin ni. Tujuannya kita boleh ambil contoh dia, boleh ambil teladan, cara kita nak buat macam mana rumah tangga kita tu hidup dengan sempurna. Orang kita tak ada sempurna. Cukup dia akak. Orang kita tak ada. Dalam rumah tangga ni tak ada kata nak sepenuh belaka. Tak ada. Tapi, ya kita kena pisah satu persatu perkara-perkara. Nah, sebab itulah hari ni duk tengok ramai sangatlah peminat adik kakak yang duk hantar komen mari dah ustaz. Oh, saya ni nak tanya ustaz sikit boleh tak ustaz? Ada gapo pula tu? Nak tanya gapo nak minta tolong gapo? Dah ustaz, ambo ni hidup dalam rumah tangga tak ada masalah pun ustaz, tapi ia kata metisa masuk duk karu ustaz. Kita kata biar tak ada orang luar ada ustaz. Oh, tok tua sendiri kadang-kadang ustaz. Kita kata siap dah lah. Nah, siap dah lah kita kata. Ya kadang-kadang ya masalah ustaz juga ni. Sebab itulah saya duk royak hari Jumaat mari. Kalau zaman dulu kita nikah, kita nikah duk sekali belakang rumah tangga, makan dapur besar belakang. Tak apa zaman dulu orang hati tak sepa learning. Learning tu zaman ke zaman, masa ke semasa ya tukar ubah. Hati kita kau lama ya kau tukar, kau gubah dia kau. Lepas tu hidup suasana tak sepa dengan hidup zaman dulu. Oleh tu orang learning kadang-kadang duk rumah tangga duk kali dengan tok tua kadang-kadang ya ada masalah. Bukan semua. Ada tak jadi masalah. Kalau boleh kerja buat, ada harta, kekayaan sikit tak ada masalah mana. Hak jenis tak ada harta tu. Jenis kahwin sesak, kerja tak ada. Lepas tu duk mau tok tua, duk budak ketang. Marah sungguh lah kahwin tok tua ni tak masalah kan. Ya tok tua kita, kadang-kadang dia nak murih, dia ada alasan bukan murih semata-mata. Tolong kerja buat ke rumah tak apa dah, tak ada kerja lain pun. Tapi dak maya pun dak. Kerja buat pun dak. Mabuk pula. Apa molek? Ngamuk selalu kan? Sebab tu kalau kita nak bina rumah tangga, kita pisah duduk. Bina rumah tangga semula pula sebuah lagi. Tak kira nak buat rumah ke kalau ada duit, tak kira nak sewa ke. Lah kita lah. Seni kot mana. Lepas tu kita bina sendiri. Barulah kita penuh. Kuang pen puyai ni, tetua. Kita nak bina rumah tangga, kadang-kadang kita duduk dengan, ia panggil tak ada penuh kuasa kita. Kalau kita duduk sekali dengan tok tua. Amnat me tempo. Kalau kita hidup suku, kita boleh kontrol lah. Segi kita macam mana nak asuh dia, macam mana nak didik macam mana. Sebab itulah. Dengan sebab ni, insya-Allah saya rasanya kalau kita adik kakak hidup sakit kepala buku tok lelaki suka bini tu. Cuba ambil ayat saya kata ni. Kita cuba jaga molek tok lelaki kita. Caya ni tok lelaki kita tak gimana sungguh. Tak. Kita ikat molek, bukan ikat dengan rata. Ikat dengan akhlak. Akhlak Islamiah kita. Kita ikat dengan cara hidup yang diajar oleh baginda. Kalau kita pergi balik tengok hidup Nabi dengan Siti Aisyah, hidup Nabi dengan semua isteri Nabi, Allah romantik, tak ada dah. Lebih pada roye.
love scene lagi. Lebih pada cak love scene lagi. Hidup Nabi SAW dengan segala isteri Nabi. Nabi tunjuk cara hidupnya, macam mana hidup rumah tangga. Nabi tak ada. Kalau Nabi nak ayat tu, satu ketika, kalau Nabi nak makan, kalau Nabi makan nasi, Nabi makan roti, Nabi makan gapo sekali dengan isteri Nabi. Nah, dalam bilik mat'am, dalam dapur Nabi kan. Kalau salah masing sikit, Nabi teroyak, "Hei moh, kena masing ni, pengak boh garai apa gatal lalu ni, masing ular ni." Kalau kita, Nabi dak. Nabi kecak tengok kalau salah masing sikit, Nabi panggil isteri dia, "Wahai Aisyah, mari kita duduk makan sekali." Nabi cobek roti, Nabi cicah kari, Nabi suap Siti Aisyah. Siti Aisyah makan, oh masing sikit belak. No, kalau slow masing sikit molek ni sedap. Dan ni sedap dah. Tapi slow sikit molek. Tengok cara nak betul. Hidup rumah tangga baru jadi bahagia. Tapi kita kalau masing, oh make no. Oh macam-macam. Habis tu baik rajah rimah. Wasa, apa ni? Wasa orang dapur, macam-macam kata. Tak nak kata lah. Nah, wasa tangan berat, wasa tangan ringan. Boh ikut urak ni. Dua gatai boh garai tu seguni, boh seguni dah ada gula. Nak makan tak boleh. Nah, molek tok laki dah kecil manis tak pula. Makan tu parai nak kecil manis sampai ke 500 tu. Darah tinggi naik 200 lebih. Nah, tu tangga tak jumpa dah kau. Habis tu ya cara nak betul tak ada payah. Panggil semacam mana Nabi tunjuk contoh kita kan. Nabi tunjuk ajar kita contoh buat macam mana. Panggil mari makan sekali. Cicah suak dia dulu. Wasalah no. Masing. Le masing kalau kurang sikit sedap. Tengok cara nak betul. Macam tu juga dalam rumah tangga. Sebab tu lah orang perempuan, kalau sakit kepala batuk lelaki hak jenis macam tu kak, cuba buat tengok. Nah, pisah masuk bilik tidur, masuk petai sikit. Jangan ni kita duk tengok royem yang luang lagi luar ni. Tok lelaki duk nguak bercakap dalam bilik tu. Nah, banyak pukul 10.30 dah tu. Kau lu royem tak habis ni. Mia nói lah ni. Oh. Kain sarung ni cari. Moga dia tengok royal kat luar ni dah. Cari kain sarung. Yang cekok ke dia tu cari kain sarung, cekok ke dia. Nak murah. Orang duk pelakon dalam TV, kita duk sedih kat luar seorang kita. Oh, keriak, stres naik dah kok. Naik darah tinggi dah. Orang duk drama, kita duk sakit kepala kat luar. Lalu tu cuba kita pisah tengok. Kalau tak biasa buat, klik buat dulu dah kok. Masuk bilik tidur petai, mani, awal, jangok, bedak, lecur sikit. Tak apa, anak awal tahun akhir tahun pun tak apa anak tu. Rezeki daripada Allah, rezeki min Allah. Tak apa dia kok. Cuba tengok. Saya rasa yakin lah. Tok laki kita tak paling kat lain dah. Tok laki kita tak hitam kat lain dah. Tok laki kita teruk. Nah, hidup rumah tangga dengan kita. Nah, anak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 teh kata gudang anak. Oh, duk kasih. Nah, kau mai pelaman lagi hari ni. Ni dok kita malah nak bercara. Adik-adik. Oh, no. Tak ada romantik rasa rumah tangga. Sebab itulah kita tengok Nabi tunjuk ajar. Nabi ni manis sendiri. Saya royak dah. Maaf marah tu. Nabi manis sendiri dengan isteri dia. Kita lepas pada nikah apa kali mandi dengan bini. Tak? Nah, nak tidur malam mula cawi tengok macam-macam cara-cara. Boleh pahala belaka dia kat bukan nyapung duk oyak ni. Boleh pahala belaka nak oyak terhidup Islam ni kalau benda yang mana halal teruskan. Tak? Kerana bini kita pakaian kita. Kita adalah pakaian bini kita. Lah nak hidup macam mana pun. Nah, barulah kita jumpa dengan kebahagiaan. Kalau tak kok, nah, baik itulah. Duk jadi masalah duk ngadu tu tak ada duk cara Tak cara kau tok lelaki. Nah, kawan ni klik kerja letih-letih. Rasa juga kadang-kadang hak tengah tu dak klik kerja tu, sah kata nak makan rumah, makan sit tengah jalan dulu. Kau sakit kepala klik rumah. Bunyi macam-macam. Pun bumerah nyabut ekor dah. Jangan kau apa. Berong apa. Sakit kepala. Ke kedai aku nasi klik wadak gitu. Tu dah jadi kerja dia agak. Tapi nak yak tahu kita hari ni
masa belum pada nak nikah, molek belakang hidup tak ada masalah gapo perkara. Baru lepas pada nikah, jadi masing-masing dah. Nah, makan nasi pun tak sekali dah lah ni duk tengok ada rumah tangga kadang-kadang. Nah, kadang-kadang bini anak gapo siap belakang dah, tok lelaki makan dulu. Nah, panggil Mina, kasih kalau ben ni goyek kau nama tak habis lagi. Berat dia kau. Habis itulah kita boleh ukar, boleh tak ada payah lah Islam ni. Ya ada jalan yang mudah. Nah, sebab itulah bagai kalau kita duduk dalam rumah tangga, kita buatlah apa. Nah, nak pergi mana, nak kenderaan mana, boleh kecek tukar fikrah. Nah, tiru raya kulit dah apa hidup suka he mari dah. Jadi inilah hidup rumah tangga. Alhamdulillah. Nah. InsyaAllah adik akak. Alhamdulillah ดีที่ได้ฟังและมีความรู้มากๆนบีมีเมียเยอะเนาะอุสตัซNabi ni Tuhan istimewa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan istimewa kepada Nabi dah. Tuhan kepada Nabi ni boleh Nabi berumah tangga lebih pada 4 orang lah. Nabi ni Tuhan istimewa kepada baginda Nabi kita. Dengan isterinya lebih daripada 4 orang. Sebab ada sebut dalam surah kan. Tuhan ayat dalam surah, Tuhan kata, Ya ayyuhan Nabi, Ya ayyuhan Nabi, inna ahlalna laka azwajaka. Azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat biyami. Wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatik wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna. Itulah lebih kurang ila akhiri dalam surah Ahzab ayat yang ke-49 Tuhan jelas. Ayat yang ke-50 dia akak yang Tuhan royak ke apa? Wahai Nabi, kerana ni istimewa dah Nabi kita ni, Tuhan istimewa pada Nabi. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah halal bagimu isteri-isterimu yang engkau berikan mas kahwin. Dan hamba-hamba perempuan yang akan memiliki dari apa-apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepadamu sebagai tawanan perang. Jadi dalam ayat ni Tuhan royak. Dalam ayat ni ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajika. Tuhan kata gapo di sini? Tuhan kata wahai nabi, sesungguhnya kami telah halal bagimu isteri-isterimu. Inilah Tuhan telah halal kepada nabi isteri-isteri nabi. Yang engkau berikan mas kahwinnya. Jadi huraian ayat suci ini Allah Subhanahu Wa Taala beri istimewa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hukum perkahwinan. Tuhan nak beri istimewa kepada Nabi tentang hukum perkahwinan. Siapa mana? Salah satu di antaranya ialah bahawa semua isteri-isteri baginda yang ada dalam pemeliharaan Nabi yang berjumlah lebih daripada 4, lebih pada 4. Jadi Tuhan istimewa pada Nabi, boleh Nabi tu pemeliharaan yang berjumlah lebih daripada 4 orang. Tuhan halal dan adalah halal baginya. Tuhan istimewa pada Nabi lebih pada 4 orang. Sebab tu Nabi menikah 13. Riwayat kata 12, riwayat kata 13 orang. Tapi saya ambil 12 orang lah sini ni. Ni istimewa di atas Nabi dia kak. Tak ada istimewa atas kita. Kita Tuhan kata fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Tu kalau kamu tak adil, so kacau ambil seorang sajalah. Tuhan royak dalam Quran. Tapi Nabi Tuhan istimewa boleh Nabi nak kahwin dengan lebih pada 4. Berbanding dengan orang-orang Islam yang lain, hanya dihalal beristeri hingga 4 orang saja.
Nah, sebagaimana yang telah diterangkan hukumnya dan ayat-ayat dalam surah An-Nisa, ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Kita boleh balik tengok. Nah, lepas tu surah lagi Tuhan royak pula. Nah, Tuhan kata apa? Dan hamba-hamba perempuan yang akan memiliki dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nah, kepadamu sebagai tawannya perang. Maka sini pun royak juga. Nah, yakni yang lebih afdal bagi baginda ialah hamba-hamba perempuan yang didapati secara langsung, nah, dalam peperangan. Nah, banyak ke mesej itulah. Hak Nabi nikah saat ni tu Nabi ambil. Nah, perempuan tu banyak ke daripada tawannya perang belaka. Semacam mana nah Sofia apa ni? Sofia saat ni ke? Nah, Safiyah bin Huyai bin Akhtab pun daripada tawannya perang juga. Tu lebih kurang adik kakak tak. Itulah apa ni Kak Hamidah tanya saat ni tu. Nah, Nabi bini ramai tu istimewa di atas Nabi. Kita ni pak lah. Tu pun Tuhan royak dalam surah Nisa. Tuhan kata kalau kamu adik, nah lah kamu nak bini pak pun, nak 2, 3, 4 pun lah kamu lah. Kalau kamu tu adik. Nah, sebab kita jangan duk ambil. Nah, satu sudut saja dalam ayat adik akak. Tuhan buat hari tu 2 sudut nah. Tuhan buat hari 2 sudut. Tuhan tak ada ayat kata, nah, bolehlah kamu nak nikah 2, 3, 4. Bolehlah kamu nak nikah 2, 3, 4. Tapi Tuhan geting dengan ayat akhir juga adik akak. Nah, Tuhan geting dengan ayat yang akhir saat ni Tuhan royak gapo? Nah, yang Tuhan royak nah, yang Tuhan royak juga dalam ayat wa in khiftum alla tukhsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Tuhan royak dalam Quran. Tuhan kata gapo dah? Fankihu ma taba lakum. Tuhan kata. Nah, Tuhan kata gapo sini? Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan. Nah, mu kahwinlah dengan siapa yang kamu kenal. Mu kahwinlah, mu nikahlah, mu kenal dengan siapa, mu nikahlah. Tuhan kata. Dari perempuan. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nikah, mu kahwinlah dengan perempuan-perempuan yang kamu suka. 2, 3 ataupun 4. Nah, papa Tuhan sakut lagi. Tuhan kata gapo? Fa in khiftum alla ta'dilu. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil. Tuhan royak lelaki. Nah, mun nikahlah 2, 3, 4 ke. Tapi kalaulah kamu bimbang, kalau mu kata nikah tak boleh jadi adil. Kalau mu nikah dah mu tak boleh nak cara sama-sama di antara bini kamu 2, 3, 4 saat ni. Nah, kalau kamu bimbang, maka kamu saat ni tu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Maka mu berkahwinlah seorang saja. Nah, tu dia. Zalika adna alla ta'ulu. Nah, maka Tuhan royak juga. Nah, Tuhan kata gapo lagi? Nah, supaya kamu saat ni tu tidak berlaku kezaliman. Itulah lebih kurang. Tu keliklah, jangan duk kata koku dah ada kot. Lama pakai kata kita pula tu. Gelenya ustaz kecek bab bini. Tak ada gelenya nak oyak we tahu dia kok. Nah, jangan duk kata saya. Dah, kita dengar, kita ambil. Nah, tapi orang laki-laki tu sedap dengar. Ustaz oyak dah boleh bini 2, 3, 4. Mung nak bini gelah, tapi mung kena jagalah. Nah, jangan kamu duk buat nyakiti hak tu kadang-kadang kawan duk dia kadang-kadang. Hak duk ngadu saya ni banyak ustaz. 3 bulan ustaz pergi dengan hak bini muda ni ustaz. 3 bulan ustaz, 3 bulan. Klik dengan kita tak apa seminggu, klik tidur saja ustaz. Ni ustaz sakit hati lah no. Itulah. Tu lebih kurang lah dia akak insya-Allah. Kalau gitu masa kita pun tak lama nah. Saya pun cukuplah hari ni. Adik kakak ada gapo nak kongsi sama sikit sebanyak bolehlah kita
pakat kombin ataupun pakat kongsi sama. Kalau nak kongsi dia akak, tak kongsi tak ada gapo lah. Nah, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh ikuti sejarah ikuti sejarah-sejarah Islam, dan juga kita boleh dengar kisah-kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita boleh pengertian yang begitu banyak lah. Kalau tak sikit pun banyak, insya-Allah. Lalu tu minggu depan ni kita ikut pula satu kisah, iaitu sejarah isteri Nabi yang ke-8, iaitu Juwairiyah binti Haris. Juwairiyah binti Haris, siapa dia Juwairiyah ni? Minggu depan insya-Allah, kalau tak ada uzur gapo, tak ada gimana, insya-Allah kita boleh bersama dengan rancangan ini. Alhamdulillah, adik kakak ada komen. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Ini itulah lebih kurang di antaranya kisah dan juga sejarah. Jadi sebenarnya hari ni tu sebagai episod yang terakhir dia akak. Belum pada ni saya kecek dua dah. Zainab binti Jahsy saat ni. Sebagai orang yang cukup lekat lah. Sebab tu lah, kalau kita dengar semua kisah daripada isteri-isteri Nabi ni, saya rasanya kita tu rasa nak jadi, kita boleh jadi tauladan bagi kita. Jadi idol untuk kita. Ni kita dah ambil muka lain tak. Mari jadi idol kita. Baru jadi selerak tabak habis kalau kita ambil muka lain masuk dia kak. Tapi kalau kita ambil hal-hal gini kak, insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh ubah diri kita. Kita ubah kah tamah. Jangan ubah geruk sekaligus dia kak. Semacam mana pakaian saat ni kita kau ubah. Saya sendiri pun di antaranya pakaian. Saya ngakulah, tapi saya tu minta maaf lah. Apa saya sebut saat ni kalau ada salah, saya juga buat pakaian ni. Tapi kita usaha cekak lah. Usaha kita kena betul. Kerana orang perempuan saat ni, ya kita nak betul derah, ya patah. Kalau kita tak betul, ya belok. Sebab tu lah. Ya daripada tu lai rusuk Nabi ada, bukan? Lalu tu lah kita kena berangsur-angsur. Barulah kita akan jumpa dengan perkara-perkara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu lah. Tapi dengan sebab melalui kita dengar agama, kita ikut sejarah, kita ikut titah perintah Nabi ni, insya-Allah kita akan dapat. Kita akan dapat lah. Mudah-mudahan kita akan dapat taufik dan juga hidayah. Kita jangan gaduh pakai emosi. Kita nak kombin gapo korang, nak kata gapo korang, kita jangan gaduh pakai emosi, jangan gaduh pakai arum. Kita ada lakan lehet pun nak oyak gapo-gapo tu dah. Nak kombin gapo saja pun hari ni pun kadang-kadang satu wera yang hidup sebar tu, tapi di antara orang kombin tu, kalau kita kombin we nampak positif, ia jadi positif. Kalau kita kombin nampak negatif, ia nampak negatif. Dan kita kena ingat setiap karo yang kita kombin saat ni tu, itu yang boleh royak sandan kita. Jangan. Kalau kita kata korang sedap-sedap tu, boleh yang panggil ke apa? Tak ingat istilah sia yang panggil. Apa ni? Sesah pasar gapo ia tak ingat istilah bahasa sia tu. Tu dia boleh tengok. Jadi sebab itulah kita nak buat gapo perkara ni, kita fikir biar baik dan juga kita cari jalan, dan semoga kita jumpa dengan kebahagiaan. Dan juga rumah tangga pun macam tu jugalah. Rumah tangga kita hidup pun kita pakat-pakat. Dia panggil pakat-pakat banyak sobat, pakat-pakat sepeh mari. Pakat-pakat sepeh mari, pakat-pakat sobat, pakat-pakat sepeh mari. Kita kena kalau lek tu panas, lek ni sejuk, lek ni sejuk, lek tu panas. Ya kena jadi gitu dia kak. Kerana dalam rumah tangga ni, saya nak oyaknya, ya kalau kita belum ada nikah kan, ya kita duduk dalam keadaan haram. Belum ada nikah, duk gawe, duk main friend tu, ya duk kita dalam keadaan haram. Keadaan haram saat ni, ya setel tu, ya tak ganggu mana. Hidup keadaan haram saat ni, ya setel tak ganggu kita. Kerana kita duduk dalam haram, duduk tak ada nikah, duduk main gawe, duduk main friend gitu gini, ya haram, kan ya tak ada boleh pahala, ya haram.
Boya hari saat ni setel tak ganggu mana lah. Setel pun kacau juga. Buh api. Siapa ke bawa pada jadi zina. Tapi bawa kita nikah dah, kita duduk dalam hak adik asah dalam Islam. Bawa kita nikah, kita duduk dalam adik halal. Bawa halal ni setel tak kena halu dah. Nah, setel tak kena. Kita nak buat molek, setel sekat. Kita nak buat molek, setel tu jadi pergi tambah api kita. Sebab tu lah kita duk perhati. Sebab apa masa gawe kita baik. Bawa masa nikah jadi tak baik. Bawa masa kita duk gawe masa main fan, hidup tak apa. Nah, kena belakang. Bawa kita nikah, mula nak ada pucuk, cerah gitu gini, tak kena. Sebab setel tangan tiga tu. Nah, sebab kita duduk dalam halal, maka setel tak suka. Sebab tu dia cocok macam-macam. Pas hari ni, ada celah yang banyak adik akak. Celah ni celah banyak sungguh lah. Kalau kita hidup dalam rumah tangga agak celah. Macam mana sosial hari ni. Social network hari ni. Media, semua media. Tak kira lah melalui Facebook, ke melalui Line, ke melalui Messenger, ke melalui Facebook, ke melalui TikTok, ke macam-macam hari ni. Hak ni yang jadi penuh lalu rumah tangga. Kadang-kadang kita hidup molek dah dengan isteri rumah tangga. Kadang-kadang tangan tiga masuk. Nah, lepas tu kita jangan duduk itulah. Nah, kalau boleh kita janganlah. Nah, kita kena jaga hati di antara satu sama lain. InsyaAllah mudah-mudahan nah kita boleh gunalah hidup kita tu jadi hak Nabi kata baiti jannati. Nabi kata rumahku syurgaku. Rumahku syurgaku. Lepas tu orang laki-laki yang kena ingat banyaknya buku nafkah, tanggungjawab saat ni. Hak tu lah hak paling besar. Ramai orang ngadu jenis hak tak tunai tanggungjawab, tak tunai nafkah. Nah, kadang-kadang tu tinggal terus adik akak. Nah, tinggal terus nyanyi kesian lah orang perempuan kalau orang laki-laki tak tunai nafkah. Lepas tu nafkah tu banyak mana? Nafkah sekadar mana yang kita mampu. Nah, bukan kata kita ni gaji 10,000 sebulan. Bini minta 8,000, lebih 2,000. Mana sore mana sewa rumah, mana duit api. Ya bukan. Nafkah ni sekadar mampu kita. Kita rok setara mana, setara tu lah nafkah kita. Nah, we patut padai di antara dua belah tu. Tak gitu? Jangan kita tinggal. Ya sebab ramai hari ni orang perempuan hak banyak telefon tanya, "Ustaz, tok laki saya tak sara sikit abuk saya, Ustaz. Saya kena kerja sendiri, saya kena buat gapo sendiri belaka, tapi dia tak sara, Ustaz. Boleh tak kita taat dia?" Jawab dia tak boleh. Ya, masalah taat, masalah kita kena taat, wajib kena taat ke tok lelaki. Masalah nafkah, wajib nafkah tok lelaki kena wi kepada bini. Nah, jadi kita nak pergi salah dua tu tak boleh. Kalau bini kita, kalau tok lelaki kita tak sara kita, tok lelaki kita tak tunai nafkah, dia tak nanti 4 bulan adik akak. Tok lelaki tak sara nafkah. Nah, 2-3 hari pun tak apa dah. Kita pergi carilah Tok Imam. Pak kalau tak semaya pula, hak tu tak ada gapo, dia ada jalan. Islam saat ni dia bukan nak pecah belah. Islam saat ni apabila ada masalah, cari orang tengah untuk ukar masalah. Cari orang tengah, cari orang ngira. Nah, pakat kecek panggil Tok Imam, Tok Nabi panggil orang ngira kecek lah ni, nampak retak ni kita berhubung semula. We jadi molek. Nah, kalau berhubung tak boleh kita, baru kecek masalah. Kalau tok laki tak tunai nafkah, tok laki lekat dadah, tok laki main dah kata. Ni kita ada jalan minta pasah. Kita ada jalan minta pasah, boleh minta pasah. Pasah ni minta batal nikah. Batal nikah dia dengan kita. Tu minta pasah. Padahal ni kalau ada taklik, serah taklik, jatuh taklik. Ya banyak perkara dia. Sebab itulah rumah tangga ni kita jangan jadi payah. Sebab itulah kalau kita ikut tengok sejarah, dengan latar belakang Islam hak Nabi tunjuk ajar kita, tidak Tuhan tak royak. Nah, Tuhan royak. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah. Contoh teladan yang cukup lekat. Tak kena tengok orang lain dah. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Melalui kisah, melalui sejarah-sejarah mereka ni lah boleh jadi untuk kita mikir. Nah, bagi orang yang berakal untuk nak mikir tu. Nah, tapi nak dengar sedap sajalah adik aku. Itulah lebih kurang hari ni. InsyaAllah syukur dulu saya ambil panjang masa adik aku tak. Lalu gitu.
Nah, rancangan semua tara ni saya jalan terus lagi lah. Nah, sebelum kita nak klik dalam masa masa hak biasa dia kan, insya-Allah sekiranya kalau kasar bahasa salah silap saya minta maaf lah. Nah, kalau hak mana baik, hak mana molek, hak tu sebagai hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini saya undur diri dululah. Saya kasar bahasa salah silap saya minta maaf. Nah, dengan akhir lafaz qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.